سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk sedikit mengulas tentang perkembangan akhir-akhir ini, di mana ada pihak yang berlebihan yang menyatakan mereka bertabarruk ataupun mengambil berkat daripada peninggalan Nabi SAW, lalu dibawa ke negara kita ini beberapa perkara yang tidak mempunyai bukti yang sahih daripada Nabi, termasuklah dibawa replika tapak kaki Nabi, rambut dan seumpamanya, yang mana akhirnya sebahagian manusia telah berlebih-lebihan sehingga mengangkat, mencium replika itu dan seumpamanya. Saya ingin mengulas hal ini kerana bimbang jika hal ini tidak diulas akan menyebabkan berlakunya salah faham terhadap agama kita, salah faham di kalangan umat Islam itu sendiri, bahkan salah faham kepada golongan yang bukan Islam, yang melihat Islam, yang melihat tabiat ataupun perbuatan umat Islam, lalu mereka menyangka agama Islam ini sama dengan agama mereka yang telah menyembah sembahan-sembahan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang pertama yang saya ingin tegaskan bahawasanya telah isu tabarruk, iaitu mengambil keberkatan daripada peninggalan Nabi SAW, yang mana peninggalan itu disentuh oleh Nabi. Disentuh oleh Nabi ni termasuklah rambut baginda, termasuklah baju yang dipakai oleh baginda ataupun cincin yang dipakai oleh baginda. Mengambil berkat ataupun mengharapkan keberkatan ini daripada Allah. Allah menurunkan keberkatan kepada Nabi-Nya. Maka mengharapkan kesan keberkatan pada sesuatu yang tersentuh dengan tubuh Nabi ini pernah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat tidak dinafikan mereka berlumba-lumba mengambil rambut Nabi yang Nabi SAW cukur semasa haji. Dan demikian mereka juga telah mewarisi cincin umpamanya. Dalam riwayat Bukhari, cincin yang dipakai oleh Nabi SAW yang ditulis padanya Muhammad Rasulullah itu diwarisi daripada Abu Bakr Siddiq kepada Umar bin Khattab dan sehingga kepada Uthman bin Affan. Kemudian Uthman bin Affan telah pada masa ia memakainya, dia telah menyebabkan jatuh di dalam Bi'ru Aris ataupun telaga Aris di Madinah dan cincin itu hilang. Kemudian ada perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umpamanya burdah Nabi ataupun selendang yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi pernah hadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma, yang kemudiannya Muawiyah bin Abi Sufyan telah membelinya daripada anak-anak Ka'ab dengan harga yang tinggi. Demikian juga sebahagian daripada kain pecahan ataupun burdah Nabi itu telah ditampung, dilekatkan pada pakaian yang jubah yang dipakai oleh para khulafa ketika mereka keluar menunaikan sembahyang hari raya. Diwarisi sehingga kepada zaman khulafa Bani Abbas, iaitu Abbasiyah, dan kesemuanya itu hilang pada tahun 656 Hijrah. Maka tak ada lagi bahan-bahan ini yang tinggal. Sebelum, artinya mengambil keberkatan dengan cara yang sederhana, bukan berlebih-lebihan, yakni mengharapkan ada kebaikan daripada peninggalan Nabi itu diamalkan oleh para sahabat, para salafus salih daripada generasi demi generasi. Maka tak ada masalah dalam hal itu jika ianya diamalkan dengan kadar-kadarnya. Tak adalah pula para khulafa itu keluar membuat pesta kain Nabi itu untuk dijadikan orang berkumpul menciumnya. Itu
ini semua tidak dilakukan oleh mereka. Bahkan mereka gunakan untuk mereka sendiri, untuk mengharapkan keberkatan kepada peninggalan itu. Ada riwayat walaupun tidak begitu kuat, kerana padanya ada Ibnu Abi Lahiyah, di mana di mana Khalid Al-Walid telah meletakkan rambut Nabi SAW pada kopiahnya yang digunakan semasa peperangan. Walaupun Ibn Kathir meriwayatkannya dengan sirah tamrid yang menunjukkan seakan-akan ia dhaif dengan perkataan ruwiya, diriwayatkan tentang Khalid Al-Walid. Apapun, mereka semua dengan kekukuhan iman, mereka tidak melampaui batasan yang sepatutnya. Berikutnya ialah apa yang berlaku dalam negara kita ini, ia telah berlebih-lebihan. Pertama, berlebih-lebihan. Yang kedua, semua perkara yang dibawa ke negara ini tidak mempunyai bukti sama sekali ia daripada Nabi SAW. Tidak ada rambut yang mana boleh dibuktikan dengan sanad yang sahih daripada Nabi SAW. Bahkan kemungkinan besar kesemua rambut-rambut itu telah pun hilang sejak beratus tahun lamanya. Tidak ada tapak kaki Nabi yang seperti mana yang didakwa, yang kononnya warisan Nabi. Kemana itu tidak ada sama sekali bukti yang sahih, yang berdasarkan sanad dan bukti yang diyakini daripada Nabi SAW. Kemudian mungkin sebahagian kita teringin benar untuk melihat peninggalan Nabi. Saya ingin menasihatkan bahawasanya peninggalan Nabi yang terbesar, yang mana kita tak perlu untuk pergi mencarinya jauh-jauh, ialah apa yang Nabi sebut, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana jika kamu berpegang dengannya, kamu tidak akan sesat, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta. Dan Nabi SAW juga, para sahabat juga menyebut, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan seumpamanya. Sesungguhnya para anbiya tidak meninggalkan dirham dan dinar, tapi mereka meninggalkan ilmu. Sesiapa yang mengambil ilmu para anbiya, yakni kitab dan sunnah, ia telah mengambilnya dengan hak, dengan bahagian yang sepenuhnya. Maka jika kita benar-benar ingin mencintai Nabi SAW, maka ambillah peninggalan Nabi yang nyata kepada kita ini. Kemudian berlebih-lebihan ini adalah dilarang. Sebelum itu saya ingin menyebut, kenapa kebanyakan peninggalan Nabi ini hilang? Kerana banyak sebab. Sebahagiannya terbakar, sebahagiannya kerana musnah, kerana usia tempoh seperti pakaian. Sebahagiannya juga kerana sebahagian orang yang memiliki dahulu telah meminta supaya bahan-bahan ini ditanam bersama dengan mereka ketika mereka meninggal ataupun wafat, seperti yang pernah disebut, yang pernah dibuat oleh Sahal bin Sa'ad umpamanya, dengan riwayat yang sahih. Kemudian kita perlu ingat, apa yang mereka buat, junjung, letak di kepala, cium tapak kaki, dengan letak di muka, beratur, ini semua akan seperti satu ritual ibadah yang baru. Kita bayangkan jika sekiranya generasi kemudian melihat cara yang dilakukan itu, mereka akan sangka bahawasanya inilah Islam, di mana ramai-ramai beratur, ramai-ramai menjunjungnya, ramai-ramai menciumnya dalam satu upacara yang dikhususkan. Ia menjadi satu upacara ibadah yang akan memberikan mesej yang salah dan mewarisi maklumat yang salah mengenai agama. Jika dibiarkan ia berkembang, akhirnya agama ataupun akidah Islam akan tergugat. Sebab itu apabila Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, apabila diceritakan kepada baginda mengenai gereja-gereja yang berada di Habasyah yang dipenuhi dengan patung-patung dan gambar-gambar orang-orang saleh dan seumpamanya, Nabi SAW menyebut, inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu salih famat banaw ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika fa ulaika syirarul khalqi 'inda Allah yaumal qiyamah.
Mereka itu, kata Nabi, apabila mati di kalangan mereka orang saleh, mereka bina di atas kuburnya itu masjid. Lalu mereka buat patung-patung ini. Patung-patung tersebut, mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana mereka telah mewarisi satu ajaran yang pada awalnya mungkin maksud mereka lain, akhirnya berkembang menjadi suatu perkara yang sesat, lagi menyesatkan. Orang-orang yang awal itu bertanggungjawab terhadap apa yang mereka lakukan. Sebab itu kita perlu untuk mencegah daripada apa yang dibuat oleh setengah pihak di dalam hal ini. Nabi SAW ini disayangi, kita sayang, sahabat radhiyallahu anhum lebih lagi sayang kepada Nabi SAW. Pun mereka tidak berlebihan. Kata Anas bin Malik, lam yakun syakhsun ahabbu ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Tidak ada individu yang lebih sahabat sayang lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, apabila mereka melihat Nabi, mereka tidak bangun memberikan penghormatan kepadanya, kerana mereka tahu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak suka hal itu. Baginda itu disayangi, dihormati. Cuba mengambil keberkatan daripada peninggalannya juga tidak mengapa. Itu berlaku di kalangan salaf. Tetapi berlebih-lebihan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Nabi SAW. Bahkan ia boleh membawa kepada syirik jika sekiranya kita menganggap itu semua memberi manfaat dan mudarat, dan lalu mengenepikan zat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan punca kepada segala keberkatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan selamatkan rakyat negara ini daripada perkara-perkara yang buruk yang boleh mengancam akidah umat Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.